Wassalamualaikum ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana malam ni diberi luar kepada kita boleh berada dalam majlis ilmu. Dan mudah-mudahan pengajaran ni dapatlah kita teruskan, cuma tetap ke masa lah. Tak ke masa kalau boleh hari cuti lah untuk semua boleh mengikuti kerja dengan menjadi cikgu ke, kerja piabak ke. Jadi pilih masa lah. Jadi dengan kita Bakaratul Aman ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Puja bagi Allah, Tuhan yang menerangkan hati-hati kekasihnya dengan nur iman dan menetapkan dia hati kasih itu padanya pada nur iman atau pada Allah dengan terus pengetahuan, dengan belajarlah, dengan tahu dan mengertikan pelajaran dan mengejakkan pengetahuannya. Jadi kerana kita reti dengan kita belajar, dan kita juga mengkejak ke mana meletakkan dengan kejak hak kita pegang tu dengan mengertikan dalil-dalil, kerana ada dalil hak cukup, dalil lengkap yang kita belajar. Dan merenung-renung, mikir, dan mengulangi bicaranya hingga latah pada pandangan akalat. Dari kita duduk cara ni, jadi pada pandangan akal kita tu kita rem oleh. Dan terangkat kesamaran, tak ada hak sama, jadi terang. Dan rahmat Tuhan dan kesejahteraan nyonya Tuhan atas mulia makhluk. Dan sebebas-bebas utusan Nabi Muhammad yang dibangkitkan dengan suruhan mengesahkan Tuhan. Jadi dia sebebas-bebas utusan, maknanya dia bagi ibaratnya supaya kuasa otonomi kepada Rasul dan Nabi supaya menyampaikan segala daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang dinamakan wahyu. Wahyu kepada Rasul-Rasul. Jadi Rasul-Rasul ni menyampaikan kepada kita. Dan Rasul-Rasul ni menyeru kita kepada mengesahkan Allah Ta'ala. Mengesahkan Allah Ta'ala. Mana Tuhan ni Esa dari segi zat, Esa dari segi sifat, Esa dari segi apa, dan Esa dari segi asma. Dan menunjukkan jalan-jalan kelepasan. Kemudian dia tunjuk jalan-jalan supaya kita tidak gelincir. Dan gelincir kita ni dinamakan syirik ataupun dosa besar. Tidak gelincir. Tu. Dan atas keluarga Nabi dan sahabat-sahabatnya, sahabat Nabi. Sebaik-baik ini umat dan sebersih kelasan. Jadi jadi sahabat keluarga dia ni kira sebaik-baik umat dan sebersih kelasan. Maknanya orang yang molek dari sisi Tuhan.
Ada pun kemudian daripada itu, maka tatkala adalah pada tahun 1335 menututi daripada hamba oleh setengah-setengah saudara yang adalah hamba ini do'ifnya akan bahawa hamba tuliskan bagi setengah daripada kekasihnya iaitu Rasulullah akan sifat 20. Itu tu silap tu. Dan setengah daripada kekasihnya. Ya. Jadi dia tulis setengah daripada kekasihnya, mana perkara-perkara yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi dia tulis akan sifat 20. Makna sifat 20 ni daripada Rasulullah. Maka dengan taufik Tuhan berlakulah kolam hamba di dalam beberapa hari. Jadi bila saya dia minta supaya dia menulis, dia pun mulalah menulis dalam beberapa hari. Atas beberapa lembar kertas, beberapa lah kertas daripada ingat pelajaran. Daripada hak dia ingat hak dia ngaji. Toseh ni kata. Maka jadilah daripadanya daripada hak ingat pelajaran dia tu risalah yang kecil atas jalan ikhtisar adalah buat syarekah lah. Maka tatkala kelihatan atasnya oleh setengah talabah membahas ia daripada tuturan, datanglah atasnya i'raq pada mendolahinya akan tuturan kitab Melayu yang dahulu-dahulu. Jadi dia kata maka dia kata tatkala kelihatan atasnya, atas dia tulis ni oleh setengah-setengah talabah, setengah-setengah pelajar-pelajar, murid-murid membahaskan ia daripadanya, dia cuba bahas apa dia tulis ni, tuturannya datanglah atasnya iktiraq makna bangkangnya pada mendolahinya pada menetai ataupun menyalahi akhir tuturan kitab Melayu yang dahulu-dahulu pada beberapa tempat. Adalah dalam kitab ni dia maknanya menyalahi daripada kitab-kitab dahulu batas beberapa tempat. Maka hamba hurai baginya demikian tuturan yang mendolahi itu dan menyatakan kehendaknya. Jadi hak mana hak kita baca jadi sebuah salah tu, dia kata jadi dia cuba betul royak bagaimana kehendak sebenar. Bagaimana kehendak sebenar tuturan tu. Dan wajah ubahnya. Dan kemudian dia ubah cara huraian. Bukan ubah dari segi isi tak. Cara huraian tu supaya hak nak royak tu boleh faham. Maka terpaksalah atasnya membenarkan ubahan-ubahan yang tersebut. Jadi hak dia ubah tu, dia ubah kepada kebenaran. Membenarkan makna membetulkan sebagaimana hak tutur dalam kitab tu yang susah dipahami, dia kata. Dan jikalau menyalahi mafhum kitab-kitab yang lain sekalipun, walaupun dia royak ni kita faham menyalahi daripada kitab lain sekalipun, tapi dia cuba royak dengan cara supaya benar lah, supaya betul, dia kata. Maka kemudian daripada lalu tak bertahun-tahun minta pula bahawa hamba syarahkan risalah ini suatu menyatakan wajah tujuan tuturan yang tersebut itu. Jadi kemudian dia kata daripada lalu tahun ke setahun ada pula minta supaya dia sarah ke risalah yang dia tulis ni, buat sarah pula
supaya nampak gapo kah yang hendak dinyatakan dia yang dituturkan tu. Maka memikir hamba beberapa lama. Dia memikir beberapa lama. Maka nyata bagi hamba elok pintukan itu. Jadi dia mikir-mikir, dia kata, betul lah cara mintuk tu, dia patutlah dia ni kena nulis sebab nampak bersungguh orang mintuk supaya dia tulis ni. Maka memikir hamba berapa lama, maka nyata bagi hamba elok pintakan itu, maka merebut-rebut hamba akan perluangan dengan menatohkan ibarat risalah ini. Jadi oleh kerana ramai mitok dia buat tu, maka dia ambil peluang lah. Dia rebut peluang ni untuk dia tu tulis supaya meletakkan ibarat-ibarat dalam risalah ini dengan macam-macam tafsir yang ditetapkan dia dengan sudahan yang jila. Jadi supaya matlamatnya supaya terang supaya jila yang menjelaskan hati-hati ampunya faham. Jadi nak rakyat hak setara mana orang benar-benar faham, itulah dia cuba dia sudah dia terang supaya jila, supaya terang tadi. Atas sekadar pendapat hamba supaya panjang diambil guna dengan risalah itu. Supaya dia berjelas tu supaya risalah ni berguna kepada kita. Dan meratai guna tu meratai mana keseluruhan. Dan hamba namakan dia Tafsiratul Adani Bilhani Bikurratil Amani. Artinya mempelataskan bagi orang yang lekoh mendapat akan tangkokan dan saringan cakapan Bakaratul Amani. Jadi dia kata dia tulislah getok nama ni, kitab ni Bakaratul Amani, iaitu tangga-tangga yang ada juga penerangan, saringan penerangan cakapan yang boleh beri faham kepada orang yang belajar. Gitu. Dan hamba pohonkan pada Tuhan, pohonkan Tuhan bahawa membuka dengan dia akan mata-mata hati yang berpejam dengan lalai. Jadi mudah-mudahan kitab dia ni jadi Tuhan buka mata hati orang yang belajar yang selama kini seolah-olah pejam lalai, seolah tak nampak, tak erti gapo syarah dalam kitab-kitab lain. Daripada perhentian iktibar dengan insaf pada simpanan aku agama di dalam limpatan sindiran cakapan ahlinya supaya kejak berpegang dengan dia. Jadi dia kata dalam kitab dia ni ada dia taruh berkata dengan aku ni dengan cakapan supaya boleh kejap segi akidah dia kata, dan boleh menunjukkan anak bahasnya dengan jelas, dan hamba harap Tuhan memberi guna dengan dia akan orang-orang yang rendah dan yang tinggi pengajiannya. Jadi kitab ni harap orang baru belajar, orang panadah, orang lama ni boleh guna kitab dia kata. Dia orang awam boleh guna. Dan bahawa Tuhan jadikan daripada pertaruhan kebajikan yang makbul di sisinya. Biarlah Tuhan jadikan kita ni sebagai pertaruhan, sebagai kalau kita sebagai kita nak tagat mitok pada Tuhan,
supaya dapat kebajikan dengan kita ni dia kata. Yang makbul yang Tuhan akan kabulkan di sisi Allah. Bahawasanya Allah Ta'ala amat kuasa atas barang yang ia kehendaki. Tuhan ni berkuasa nak beri apa kita dia kata. Apa dia kehendaki dia boleh bagi belaka. Dan amat sebenar dengan menerimakan tindakan hamba yang berkehendak. Jadi dia kata betul lah dia tulis ni sebagaimana permintaan dia dengan Tuhan. Dia kata dia nak minta dengan Tuhan, dia boleh tulis dia kata. Dan hamba memulailah risalah ini dengan barang yang dituntuti pada pekerjaan yang baik. Jadi dia mulalah lagu mana hak molek dalam kerja nak menulis kitab ni, dia kata. Iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia mula dengan nama Allah. Yang amat pengasih lagi amat penyayang. Menirukan aturan Quran. Jadi dia buat ni biar serupa dengan Quran. Tiru serupa dalam Quran, kena ada bismillah dulu. Dan menjunjungkan mafhum hadis. Selain pada Quran itu ditambah dengan hadis, dia kata. Ketahuilah olehmu akan bahawasanya erti kalimah la ilaha illallah itu tiada Tuhan melainkan Allah. Dan makna kalimah itu Allah Ta'ala jualah Tuhan. Dan arti kalimah Muhammad Rasulullah itu bermula Nabi Muhammad Abdullah itu satu pesuruh. Satu makna seorang pesuruh lah daripada pesuruh-pesuruh Allah. Dan maknanya, arti makna itu, ini kalimah Nabi Muhammad pesuruh. Makna kalimah pesuruh tu makna dia Nabi Muhammad lah. Dia kata satu utusan daripada Allah, iaitu satu. Jadi utusan daripada Allah. Mana Nabi Muhammad ni merupakan utusan atau pesuruh daripada Allah. Iaitu gapo dia pesuruh ni? Satu orang yang Allah Ta'ala suruhkan dia dengan bahawa memberitahu akan kita. Jadi pesuruh ni Tuhan suruh dia rakyat kita sekalian umat ni. Akan perkara yang dituntut daripada kita. Hak Tuhan tutup kita sebagai manusia ni gapo dia? Membuatnya, makna mengamalkannya, ataupun buat ibadatnya. Dan ditegahkan kita, hak larang pula, dia rakyat juga. Daripada membuatnya, daripada melakukannya. Dan yang dibiarkan kita pada membuatnya dan meninggalkannya, hak ni hak haru. Hak ni hak haru. Mana kita boleh buat, boleh tinggal, dia kata. Hak pertama tadi, hak fardu tu. Jadi, kita buat hak disuruh, tinggal hak dilarang tu fardu. Hak ni nya, mana boleh buat, boleh tinggal tu, benda harus. Dan perkara yang dituntut daripada kita, tiap-tiap orang yang mukallaf, iaitu laki-laki dan perempuan yang berakal, lagi sampai umur. Jadi dia tutup. Supaya memperlakukan atau buat ibadat ni hanyalah kepada manusia mukallaf, iaitu manusia yang berakal dan sampai umur lah gitu. Iaitu bahawa adalah umur 15 tahun. 15 tahun tu bagi lelaki. Dan 9 tahun bagi perempuan. Dan keluar daripada mani, kalau lelaki itu sama ada sampai 15 tahun atau keluar mani. Mimpi keluar mani itu mana-mana terdahulu lah.
atau keluar daripada haid. Nah, ada haid bagi perempuan. Akan membuatnya itu dua bahagi. Pertama, perkara yang dituntut sebagai tuntut wajib syarak, iaitu perkara yang dijanjikan dengan seksa kerana dosa oleh mukallaf dengan sebab meninggalkan dia. Jadi benda wajib ni, benda fardu ni, kita buat boleh pahala, kita tinggal boleh dosa. Ya, oleh mukallaf dengan sebab meninggalkan dia boleh dosa. Dan lepas tuntut dan tanggungan dengan membuatnya yang menggugurkan fardu. Jadi kalau kita buat, maknanya tidak dosa, gugurlah dosa tu. Dan boleh pahala lah kepada kita. Kalau kita buat benda fardu. Nah, menggugurkan fardu maknanya kita bayar adalah fardu tu seolah-olah begitu lah. Tak ada lah tutup fardu kalau kita buat ke. Puas semaya. Tutup semaya lahu. Semaya lahu tak ada, gugur adalah fardu semaya lahu tu. Tak tutup dah lah. Lah gitu. Dan yang kedua, perkara yang dituntut daripada kita membuat sebagai tuntutan sunat. Ada hak tu rasul, kita buat tu hak sunat. Dan iaitu perkara yang dijanjikan dengan diberi pahala kerana membuatnya kerana Allah Ta'ala. Dan tiada berdosa pada meninggalkan dia. Tak buat tak berdosa. Dan perkara yang ditegah ke kita, soal lagi, hak ditegah pula, hak dia tak siapa buat daripadanya itu pun dua bahagi. Pertama yang ditegah ke kita daripadanya sebagai tegah haram. Dia tegah ada dua lah. Pertamanya haram. Iaitu haram ni. Perkara yang dijanjikan dengan berdosa kita dengan dia. Apabila kita buat, berdosa. Dan diberi pahala dengan dengan poting kita daripadanya. Jadi boleh pahala apabila kita tak buat. Dia jual lagi tu bonong toyong poting. Dan yang kedua, perkara yang ditegah kita daripada tegah karahah. Ada juga yang ditegah, tapi dia tegah tu secara karahah. Kata secara cara apa? Apa tak boleh nak sebut ni. Karahah ni benda yang makruh. Iaitu perkara yang dijanjikan dengan diberi pahala kerana poting, kerana kita tak buat. Kalau kita kan boleh pahala daripadanya kerana Allah dan tiada berdosa dengan dia dengan kita buat. Dan perkara yang dibiarkan itu, iaitu harus pada syarak. Boleh berlaku tu, perkara harus pada syarak. Dan perkara yang tiada berdosa dengan membuatnya, dan tiada berdosa dengan meninggalkannya, benda harus tu. Dan tiada pahala padanya. Benda harus dibuat, kalau tak buat tak boleh pahala. Maka nyatalah bahawa hukum syarak itu lima bagi. Dan dinamakan dia sekalian hukum taklifiyah. Dibicara akan dia sekaliannya pada ilmu usul fiqh. Tetapi setengah daripadanya yang wajib itu dibicarakan daripadanya di sini kerana menyatakan hukum itu ilmu pada syarak juga. Jadi hukum dalam syariat ni ada 5 lah sebagaimana kita tahu. Hukum fardu. Fardu ni ada 2, fardu ain, fardu kifayah.
Lepas tu hukum sunat. Hukum sunat ni ada sunat abah, ada sunat hayah, hukum harus, kemudian hukum hukum haram, maknanya haram ni hukum yang tidak boleh kita buat, dan juga hukum makruh. Maknanya hak kita buat, kalau kita buat tidak berdosa, tapi kalau kita tinggalkan dia boleh pahala lah, gitulah. Ada 5 hukum dia. Boleh tak? Lebih kurang lah tu. Jadi kita berhenti dulu sekarang ni untuk kita ni. InsyaAllah kita sambung pada akhir-akhir lah.